Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alayya futuhal arifin bihikmatik wa anshur alayya rahmatak wa zakirtu ma nasitu wa zakirni ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Muka surat apa? 1 nombor 19 20. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darin amin. Masalah yang ke-20. Tidak tahu mencuci anggota wudu adalah sebanyak sekali, 2 kali ataupun 3 kali. Kebanyakan orang Islam meyakini bahawa wudu itu tidak dibenarkan kecuali dengan mencuci semua anggota tubuh sebanyak 3 kali. Inilah merupakan satu kesalahan yang besar. Jadi pertama-tama sekalinya, alhamdulillah, sama-sama kita mengatur syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mempertemukan kita dalam masjid ini, dalam rumah Allah Ta'ala ini, setelah mana kita lama bercuti akibat pandemik COVID-19 ni. Ya, insya-Allah lah segala SOP yang sapa kepada kita itu tidak lari daripada kehendak agama. Walaupun di sana kadang-kadang kita kedengar bahawasanya ada juga orang kata bila mana kita mari masjid ni semaya duduk jauh-jauh ataupun tutup masjid setengah-setengah tempat ataupun bilangan yang dihadkan, seolah-olah kita takut COVID, seolah-olah kita yakin COVID corona ni boleh mematikan kita. Jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak ayatnya di segi teori itu betul dah. Kita ngaji kitab akidah, mahal kitab akidah daripada kulit ke kulit. Makhluk sesekalinya tidak boleh memberi bekah, termasuk COVID-19 ni tak boleh memberi bekah dan tidak boleh mematikan kita. Kalau iktikad gitu sungguh memang syirik. Jadi seolah-olah lah apa yang sampai kepada kita biasa tengok video-video yang sampai kepada kita, seolah-olah
Kita buat SOP lagu ni maknanya jarak-jarak semaya ke apa semua tu seolah-olah kita takut ke Covid. Sebenarnya tidak lagu tu. Mengelakkan daripada bahaya ini adalah dituntut oleh agama Islam, bukan takut ke Covid. Tak. Kalau kita takut pun tidak siapa copycat, kita yakin bahawasanya Covid lah yang mematikan kita. Tak. Tapi itulah ikhtiar. Yang syarak sendiri pun perintah kepada kita supaya ikhtiar. Yang mematikan tak ada lain, tak ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas akidah kita. Tak, akidah kita duk situ. Amun ambil mudah ya. Kalau bak kita kata syirik bak lagu kita ni kerana buat SOP gini, syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana takut ke benda tu. Kita ambil lah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda berhijrah ke Madinah? Adakah baginda jalan belenggar gitu jah tubik siari, jalan nyok gitu jah? Tak. Rasulullah nak pergi berhijrah ke Madinah tu penuh dengan strategi. Tak sewi orang kafir Quraisy tahu, musyrikin Quraisy tahu. Tak. Kalau kira ke Nabi ni syirik lah. Sebab nak ngelak takut kau tahu kau orang-orang kafir. Sebab Nabi ni orang yang paling dekat dengan Tuhan, tubik dengan gitu sudah. Sebab apa? Sebab kita ambil contoh. Kalau Abu Jahal ingin mengapa-apakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril ada, takut gapo? Jalan bolak depan, Abu Lahab bolak mari. Gapo lagi malaikat-malaikat hak ganah-ganah ada berlaku bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surah kaum malaikat ya. Tak. Tapi nak ayatnya Nabi berhijrah ke Madinah pun Nabi berhijrah dalam keadaan berjaga-jaga. Nak ayatnya agama ni dia ada hakikat dan ada sunnatullah. Yang perlu kita tahu sunnatullah. Nak kenyai, nak wakil sunnatullah. Tak kenyai dengan gitu, dia kena wakil. Yang mengenyaikan Allah Ta'ala. Itu kita yakin. Adakah kita yakin bahawasanya ada yang mengobati kita? Tak juga. Kita yakin belakang Allah yang mengobati kita, yang menyembuhkan kita, tapi kita makan juga obat. Nah, itu akidah kita jelas. Nah, ikhtiar kita pun jelas. Pegangan kita pun jelas bahawasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi insya-Allah lah pemerintah kita ni dan bersama dengan orang-orang yang berautoriti. Yang berautoriti ni dia benarnya dia mesyuarat tiap-tiap hari nak cara pasaga ni supaya isu tu isu gapo video audio hak kata ada imam seorang pegawai taklim kata kita ni sembahyang ni 50 hak ke 51 tu tak sah. Sedap juga hak orang je berulah tu. Tapi dia tak ada dak sekali atas masjid tu. Tapi ulah. Kita ni buat ngolah bisa dah. Hamba pun bila siapa kepada hamba audio ni hamba telefon ke sahabat hamba hak ada di jabatan fatwa. Kata nak ngesah ya Allah sungguh kah tak imam kita tu kacak lagu tu. Imam besar disebut dalam audio tu. Dia pun tanyalah. Imam munafik, imam besar munafik sebenarnya dia tak ada pun dalam majlis tu. Nah, terbit nama dia. Adalah betul hamba pun sehari dua baru ni berjumpa dengan tuan hak sebenar. Sahabat hamba jugalah. Dia kata hantar kau hak awak taklim hantar. Betul kau tak kacak ke? Tak betul. Dia kata hamba panggil orang tua punya suara tu panggil. Lepas tu panggil saksi-saksi betul kau dak hamba kacak lagu tu. Tidak sebenarnya. Kita ya, bila dia pindah orang ke, ia bertukar takih habis dah. Sebab itulah Nabi kata kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisahu bima sami'a. Memadailah seorang itu dikira berbohong apabila dia hanya reti pindah aja kecek siapa dia royak, siapa dia royak. Ya kita tak serupa dah dengan cerita sebenar. Itulah kita orang Islam ni beringatlah seorang mukmin beringat sebab kalau berubah kau
kita yang bertanggungjawab esok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balik pada kita sikit dah. Jadi masalah yang ke-20 ni, tidak tahu mencuci anggota wuduk adalah sebanyak sekali ke, 2 kali ke, ataupun 3 kali. Kebanyakan orang Islam kebanyakan kitanya dia kata meyakini bahawa wuduk itu tidak dibenarkan kecuali mencuci semua anggota tubuh kita tu sebanyak 3 kali. Semua anggota wuduk kita tu kena 3 belakang. Kalau tak cukup 3 kat tak sah. Nah, nak puya-puya non tinggi kadang-kadang setepak tu tak ada air kita pergi. Bila tak ada air kak, nak berjimat lah. Bila nak berjimat kak, kena ambil hak wajib sudah. Hak wajib ambil anggota wuduk sekali lah. Nah, maknanya tak molek sepuh Rasulullah ambil cara yang pandai jimat sekali, segelas air itu cukup untuk kita mengambil wuduk. Selagi mana tidak mengalir, air itu tidak dikira mustakmal lah. Kalau kita mengalir, kita upah, kita ambil balik, ya mustakmal. Selagi mana air tidak bercerai daripada tubuh kita, insya-Allah tidak mustakmal. Kita ambil ya, sapuh, jangan akak. Insya-Allah sekali pun tak apa dah. Yakin siapa semua, enggak apa semua tu. Nak sekali. Moga tak ada air, nak buat lagu mana? Kalau lebih tu sunatlah. Supaya kita dia ada benda kita nampak supaya sunat tapi tidak sunat. Tidak di saat tak ada air, benarnya lebih aula kita ambil sekali je. Kalau lebih kita ambil 3 kali tak cukup. Nak berhabis anggota wuduk kita. Jadi tak boleh sembahyang. Jadi maka wajib kita kena ambil sekali. Memang hukum asal tu sekali tu wajib, patut 2 kali 3 kali gapo men 3 tu antara sunat-sunat dalam berwuduk. Ya kena tengok jugalah. Kerana syariat Islam ni dia turun, dia ada maqasid dia ada maslahah dia yang kita perlu tahu. Nah, jadi maknanya dalam keadaan tertentu hukum tadi boleh berubah. Bila keadaan itu jadi sepik. Ya, bila jadi sepik kan, tak boleh lah kita nak buat supaya biasa-biasa, kena cara lagu lain pula. Supaya kita kata kita mari semaya lewat, nak temen dah, nak rokok dah, nak habis dah baca ayat lazim kan, kita hunggah nak widang mata iman, tidak sunnah. Hunggah tu Nabi lagi. Apa tu? Sebab kalau kita orang Islam siapa kau ketemu nak buat ibadat, jadi nampak penatnya Islam. Susah nak buat Islam ni. Kena buang. Nabi kata semaya sekadar hak dia. Tak sempurnakan apa ada. Jangan buang jalan biasa-biasa. Nah, jadi dalam bab nak mari semaya tidak sunnah untuk kita unggah. Tapi kalau bab nak naik bas kena unggah. Tak unggah tinggal bas kita. Deh. Jadi tengok gitulah. Nah, ya ada hukum ni, ya ada hak berbetulan dengan akal kita, ada hak berbetulan, hak tidak berbetulan dengan akal kita. Kita kadang-kadang nak hukum dengan akal kita sama. Kalau kita tengok dalam Facebook kat orang malah tak peti dalam Facebook. Dak, Allah ustaz-ustaz hak ngaji Mesir, ngaji Madinah kalau habis, ustaz-ustaz ngaji pondok Allah habis. Biasa hak dalam Facebook belaka. Bab hukum hakikat. Jadi betullah. Kalau kita tengok ilmu agama kita hak hebat-hebat, dia tak jawab dalam Facebook ni. Dia jawab kat punah pas ke dia. Pasal orang ada dalam Facebook ni dia tak tahu mari mana. Okey. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya beliau berkata, tawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan. Gitu je. Tika-tika lah ni hak dia tengok. Bahawasanya Nabi SAW berwuduk sekali-sekali. Mana basuh muka sekali, basuh tangan hingga siku pun sekali. Nah, bukan sama-sama. Kadang-kadang kalau kita baca hadis ni, kalau kita ni baca hadis ni saja, sekali je ni ambil wuduk. Sebenarnya sunat 3 kali kan. Kalau kita baca contoh kita buat wuduk tak apa, kita makruf dah. Memang sunat kita ambil 3 kali. Tapi kalau kita baca, kita tak biasa dengan hadis berwuduk kau apa, kita baca tiba-tiba kita baca sekali. Sebab itulah kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian.
masalah untuk memahami hadis Nabi SAW ataupun nak memahami teks Al-Quran, dia bukan hanya berpegang kepada zahir teks, kepada teks tersebut saja. Dia kena tengok pelbagai perkara. Antaranya kena dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain, kena dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Amal ambil contoh satu hadis yang masyhur yang kita ni pakat pegang belaka. Hadis sahih, habbatus sauda syifa kulli da. Biji yang hitam ni, biji ring hitam ni, habbatus sauda ni penyembuh kepada segala penyakit. Itu zahir hadis. Lalu zahir ni apa ni, pihak pengamal perubatan moden ni, doktor-doktor ni, bila dia kajian dan pengalaman yang dia lalui, antara kesan habbatus sauda ini adalah tidak baik kepada orang-orang yang terkena penyakit buah pinggang. Misal contoh, kohar berat. Jadi kalau kita tak mengkaji secara mendalam hadis tersebut, doktor ni ya Allah, ilmu doktor ngaji mana tak betul doktor. Nampak supaya bercanggah ilmu perbuatan moden dengan hadis Nabi SAW. Kita kata tak betul, hamba nak pakai hak Nabi, tak sebakar orang doktor. Orang doktor yang ngaji negara kafir, tak lalu buat itu. Tak. Maka kita menghukum. Nak buat lagu mana? Faktanya gitu. Hadis Nabi yang lagu itu bercanggah. Sebenarnya tidak bercanggah sama sekali. Tak bercanggah lah. Sebab itulah kita kena tengok konteks hadis tersebutnya lagu mana hak sebenar. Hadis ni nya apa ni? Kalau tengok Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis tersebut, dia mengatakan bahawasanya habbatus sauda ini ialah penyembuh kepada segala penyakit yang sesuai dengannya. Kerana habbatus sauda sifat dia panah, maka sesuailah dengan sahabat yang bertanya. Tak silapnya sahabat yang bertanya itu dia ada masalah sesama. Maka dijawab oleh baginda Nabi SAW, habbatus sauda lah maknanya penyembuh kepada segala penyakit. Hak sesuai dengan dia. Bukan maksud sesuai belakang. Ada benda-benda hak bersifat bahasa jenis panah sama panah ni, ya tak boleh lah, ya berlawan gapo semua tu. Jadi kita kena rujuk belakalah. Tak, kita tengok dengan pakar perubatan lagu mana, lepas tu tengok ulama cara sebenarnya lagu mana hadis ni. Tak canggah sikit apa. Tapi kita kalau dia nego bawa kopi pun habbatus sauda kata minta maaf kalau salah-salah itu. Tak, termasuk kita orang nego kita baca. Kita pergi saya sakit kata mama gau ni habbatus sauda ni sifat kulidah. Tak, tiba-tiba tak kena dengan penyakit yang kita sebut. Jadi Nabi royanya dalam konteks hari tu banyak penyakit yang sesuai dengannya. Seperti kita kata borong ho'ok lah bila mana mari royak ke Nabi Allah Sulaiman alaihissalam tentang adanya seorang raja perempuan yang diberi oleh Allah Ta'ala segala-galanya dalam pemerintah dia. Bukan maksudnya Tuhan beri semua benda yang ada dalam dunia ni kepada Ratu Balqis, tak. Tapi Allah Ta'ala anugerah beri pada dia semua sekali berdasarkan kepada perkara-perkara yang diperlukan dalam pemerintahan seorang raja. Adanya tentera yang hebat, adanya pakar-pakar dan sebagainya. Itu maksud yang diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata wisma, dak. Itu maksud yang panggil mubalarah dalam bercakap. Tak. Jadi Nabi sallallahu alaihi dalam hadis lain pula daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain. Kata Abdullah bin Zaid bahawasanya Nabi SAW berwuduk dua kali. Tak, maknanya bila satu dua, mana satu pun boleh. Okay. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta sebuah bekah, lalu beliau tuangkan di kedua tangannya sebanyak 3 kali dan mencucinya. Kemudian beliau masukkan tangan kanannya ke dalam bekas,
lalu berkumur dan menghirup airnya. Kemudian mencuci wajahnya sebanyak 3 kali dan kedua tangannya sehingga siku 3 kali. Lalu membasuh kepalanya, mencuci kedua kakinya 3 kali sehingga buku lali. Kemudian beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i haza, summa shalla rak'ataini, la yuhaddisu fihima nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Dengan berwuduk saja ampun dosa. Nah, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian dia salat 2 rakaat serta tidak berhadas, maka dosanya yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa sini maksudnya dosa-dosa kecil je. Nak ampun bila kita buat kebaikan, diampunkan dosa-dosa kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar kena taubat, kena bertaubat bersungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selayaknya mesti sentiasa bertaubat. Sebab kita ni tiap-tiap hari berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang ngajar sendiri pun banyak lagi dosa cara kita. Tak, kita orang ngajar. Orang yang tak ngajar tu mungkin kurang sikit dosa. Orang ngajar kita nampak, oh dia sedap lah, dia ngajar dekat dengan Tuhan dah. Ya orang ngajar dia ada ego dia. Ego dia. Kita ambil lah, tak kata orang lain. Nah, ada masing-masing. Kalau orang mari tak betul ustaz royak, mutah mana? Nah, maknanya kita ego kita tu ada. Orang nego sama orang nego, orang ngajar sama orang ngajar. Jadi kita kena runtuhkanlah ego kita. Kita tengok sebagaimana ulama-ulama mereka ni bila berilmu mereka tak ada apa-apa. Walaupun amalannya tak support sebab khilaf. Barang masalah barang-barang khilafiyah. Kita kalau tak support dengan kita mudah nak mengatakan orang hak lain tu tak betul lah. Sebab tak support hak kita faham. Nah. Jadi hadis ini telah mensyariatkan supaya mencuci setiap anggota wuduk sekali, 2 kali ataupun 3 kali. Jadi semua benda ni pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma sekali ataupun 2 kali ataupun 3 kali. Nah, ayatnya hak wajibnya ya sekali. 2 dan 3 tu sunnah lah. Nah, wajib kalau tak cukup sekali, tak cukup sekali tak boleh lah. Mana kena cukup. Sekali tu pun kena membasuh anggota semua, biar rata semua anggota badan kita, dengan kita yakin lah. Kalau tak yakin tak boleh. Sebab itulah perkara was-was ni kalau boleh tu cuba kita elok. Kita kan kadang-kadang orang kita kalau air sikit kan tak rata, gosok berhabis. Maka aliran air itu masih ada di tangan kita. Tak basah, wuduk ni mengalirkan air pada anggota. Jadi insya-Allah lah, mana Islam itu mudah sahaja. Pokok kita ni kan supaya kita pergi musafir. Kita pergi musafir, orang lain kosa semaya. Hamba tak sedap kalau tak semaya penuh. Waraknya kita dak. Kena semaya penuh juga kok mana? Mungkin kita orang jauh kan. Nabi SAW bersabda, sedekah maya kosa ni ialah Nabi kata sedekah. Tasaddaqallahu biha alaikum faqbilu sadaqataha. Nah, maya kosa ni Nabi kata sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Maka berkewajipanlah ke atas kamu untuk menerima sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah. Itu comelnya dalam musafir kita tu. Kecuali pada tempat-tempat tertentu. Contohlah kalau orang ngajar, yogi ke lebih 2 marhalah sehingga boleh jamak qasar. Mari semaya ngorek. Maya ngorek tak boleh. Mayesa, mayesa. Jadi tak iman nak qasar. Boleh je qasar. Tapi kadang-kadang makmum ni ada hak tak faham, ada hak gapo, macam-macam lah. Tengok keadaan. Kalau makmum tu rasa beres,
Tapi kalau kita takut penuh semaya orang, sebab makmum tu hak baik dengar tu alhamdulillah tak ada masalah, lepas ya usalah 2 rakaat ya pak orang lain bangun. Tapi kalau hak lain hak tak baik bab puasa, so kalau nak baik bab puasa, kalau kita semaya singgah di RNA semaya alhamdulillah dah, tapi tak berani nak pergi semaya berjemaah. Orang nak semaya jemaah, kita ambil semaya pergi semaya seorang ya. Nak tahu tak tahu nak masuk lagu mana gapo, moga kita biasa ya bodak jam sekolah ya kita ngaji bab semaya. Lepas tu cara nak jamak apa ni nak semaya jemaah nak masuk lagu mana, kalau orang start 3 dah 2 dah. Itu masalah juga. Jadi kita kena tengok-tengoklah, kalau kata kira dia nya tak punah tak payah. Boleh buat. Kalau rasa memunahkan orang lain, kita teruskanlah dengan semaya penuh. Sebab itulah hukum tu kena tengok-tengoklah pada situasi-situasi yang tertentu juga. Nah. Yang ke-21. Ini biasa ya ni. Tidak membuka cincin ketika berwuduk. Ni nak kalau orang kebah roti canai. Tak buat cincin. Taklah orang hak masuk pun lagu tu juga kesihatan tak pakai cincin. Tak tahu kan masuk ke apa semua tu. Tak buat cincin. Gi tandah, gi mana ke apa semua. Tak. Berwuduk puasa payah. Kadang-kadang kamu dapati seseorang menggunakan cincin ataupun jam tangan. Gelak Covid tak apa, ya longgar. Ada tak nak pecah sendiri ke tu. Ya longgar tak apa, boleh alirkan air, tak ada masalah. Pakai cincin ataupun jam tangan ni lekat ketika berwuduk, dan ia tidak membuka cincinnya sehingga menghalang air masuk. Mana ayatnya kisnya buat apa kis? Pakai duk gitu. Kalau orang hak saya belajar ada yang menggerak-gerak, tapi cincin ni jangan apa kita gerak-gerak ni, adakah kita yakin bahawasanya aliran air ni akan sapa sepenuhnya? Gerak setara mana sangat cincin ni? Tak boleh lah benda yang menghalangi air. Kalau minyak rambut tak apa, tak menghalangi air. Minyak gerih ya tak boleh. Minyak gerih tak boleh. Pen dakwah tak menghalangi air, tak ada masalah. Imam Bukhari mengatakan bahawasanya Ibnu Sirin mencuci tempat cincin jari yang digunakan untuk makan cincin apabila dia berwuduk. Maksudnya dia pecahlah cincin itu. Kita mudah ya. Pecah ya mudah. Ni kita sudah saya moga bagi boleh pakai pecah, moga bagi mudah ya. Kita kadang-kadang saya selajak. Mata ni harga 10,000 duk tangan. Orang minat cincin, jangan marah. Pasal ambo pun tak minat, tak pakai sahabat. Orang minat ke? Kita jangan sanggup dia pakai harga 10,000. Jangan. Kita minat muka lain. Kita tak minat cincin, kita minat muka lain. Minat burung kau. Minat ayah serama kau. Duk tunggu kau ayah serama tu kelih. Orang lain tengok kata, jadilah dia kelih hari ayah serama. Mujurnya minat tengok ayah serama, kalau minat tengok orang tina mana? Dia kelih kali orang tina. Pasal ada orang minat tengok orang tina. Ada sahabat ambo cerita. Sahabat ada seorang orang jatuh umur 50 tahun. Dia duduk petang-petang satu kedai kopi, petang-petang adalah budak-budak praktikal. Koleh-koleh jururawat ni tubik. Dia kelih kali. Warna kali. Biasa tahu sedap. Minat kita suka duduk gini tu. Ya dia juga hobi lagu tu. Orang tengok kena kita tengok-tengok tu laki kita ni minat gapo. Minat ayah serama tu galak ke. Lah apa minat tengok ayah serama tak ada masalah. Bimbang takut minat muka lain. Minat tengok orang tengok kat sudah. Ya mudah je orang tengok nak tahu tu laki dia celika ke tak celika. Lagu mana? Aman nak ibu tua ni. Tamu sekali masa kita naik kereta dengan dia. Tanya orang tina comel. Kereta kita lalu kat depan orang tina comel. Perhati lalu mata dia gimana. Jangan buat tak reti. Tercaya lajak kat lelaki. Tengok lalu. Kadang-kadang anak duduk depan kan, orang puai duduk belakang. Perhati lalu. Mana muka cak abang kita paling kat mana. Kalau paling kat lain tu, masalah muka dia tu orang jatuh kan.
Patutnya berbangga sebab dia orang jatuh. Maknanya dia ada tarik ke lagi dengan orang lain. Kalau tak ada tarik ke kat tak paling dah dia seperti biasa gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya nak tahu cak habis kita ni ada masalah lah ni. Cara dia jawab telefon. Sekala dia jawab telefon depan kita ya. Orang gerah pula kacaknya. Lah ni kita duduk tengah makan nasi, telefon masuk. Berhenti makan nasi, dia jawab tak beranda. Ya dah tu. Hak muda tu. Dah. Ataupun cala-cala tu. Lagu tu je. Token nak buang atau token. Wana abang jawab luar. Oh payuh nak kacak ngabuh kita ni payuh nak. Habis tu kita kacak luar. Kena kacak derah-derah buat dia. Sekali tak apa-apa pun. Hari ni kacak jauh-jauh. Jalan tu. Moga nafsu ni tak payah siapa. Tak ada. Kita tak lebar atas piyah atas kepala pun. Ada nafsu belaka. Tu yang jadikan. Cuma agama je mari boleh jaga kita. Silap langkah terperangkap. Nafsu. Betul Islam ni mari supaya ngelok betul lagi. Ustaz tak apa yang ni. Hamba tak berani. Hamba tak percaya pada diri hamba. Lepas tu kita ngelok selalu. Cuba ngelok WhatsApp kau gapo semua. Ya bahaya. Ya tak lagi. Orang jatuh hak normal. Orang tina hak normal. Ya tak lagi. Ya supaya kutub utara dengan kutub selatan. No, ya tarik selalu. Kecuali hak putus waya tu dia nak sama-sama jenis. Tu hak putus waya. Tak sebab kira. Tu. Nah. Jadi kena badi-badi beringatlah bab ni tak boleh nak percaya kepada siapa. Lagi mana kita normal nafsu tu tetap ada. Ada. Cuma boleh jadi kalau orang ada email kat dia suka gerung, suka takut, suka gerung, suka takut. Kalau orang tak ada email kat dia pakai langgar gitu je. Ada. Apa kita mau nak tanyalah. Ramai-ramai atas masjid. Warok lah kau kata masjid ya. Malam pagi esok lah contoh. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Pergi Kuala Lumpur. Dia basah orang je. Tiba-tiba jiran kita mari minta dengan kita. Abang nak pergi Kuala Lumpur. Ya lah. Nak topeng anak dara kita seorang. Naik dengan kereta dengan kita. Agak-agak. Lagu mana? Naik kereta dengan kita. Anak dara comel pula. Mula-mula duduk belakang dulu. Sahabat RNA. Gua masa dik kita berhenti makan tu suruh lapar abang. Berhenti makan. Pada gak pandai-pandai mana-mana lah. Ya tak berhenti dengan gitu dia pada naik. Duduk depan lah puah. Abang duduk depan seorang. Naik duduk depan. Kau rapat. Patutlah Islam larang pada kita mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Ni maknanya naik kereta sekali tu ke arah zina lah tu. Mana peluang yang cerah. Tak. Ramai hari ni hamba tengok ibu bapa yang tak segan silu, tak rasa takut bahawasanya dia tahu dah anak jaga weh. Naik nak pergi hiu kau naik kereta sekali dah. Arak. Tak ada gapo tapi situ bila kita lock situ tu kita sebagai ibu bapa pertama sekali menanggung dosa dah. Tak, kalau berlaku apa-apa menanggung malu pula. Beringatlah. Tak. Benda gen ni tak kira siapa. Siapa budak biasa, orang tak lebar pun benda kemungkinan besar boleh berlaku. Cuma iman saja yang boleh jaga kita. Sebab itulah lebih baik kita ngelak daripada kita terjebak. Habis itu. Kemudian yang ke-22. Ni. Sebahagian orang mengatakan zam-zam kepada temannya setelah berwuduk. Barangkali sering kita dapati ramai orang ketika selesai berwuduk mereka berkata kepada sebahagian yang lain zam-zam. Seakan-akan dia mendoakannya agar dapat meminum air zam-zam. Perkataan ini tidak ada sumbernya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita renungkan, wahai saudaraku yang mulia. Seandainya ada dua orang laki-laki yang berkumpul di Masjidil Haram,
Lalu keduanya berwuduk daripada air Zam-Zam dan meminum daripadanya. Adakah salah seorang darinya akan mengatakan Zam-Zam kepada temannya tadi? Sudah pasti tidak. Sebabnya ketika itu dia sedang berada di hadapan air itu ialah air Zam-Zam. Nah, depan air Zam-Zam dah. Air Zam-Zam ni wallahualam lah sejauh mana sejarah dia dah, kita tengok sejarah Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan Siti Hajar lah. Hasil tunjangan kaki Nabi Ismail, keluarlah mata air yang sampai ke hari ni tidak kering. Kalau apa yang cerita Haji Mak Baki, Tok Guru Haji Mak Baki faham tu kan, dia masa dia duduk Mekah tu dia bermimpi mengenai telaga Zam-Zam. Wallahualam, itu mimpi saja, betul ke tak wallahualam, tapi boleh jadi betul. Dia bermimpi bahawasanya telaga Zam-Zam di dasarnya tu seperti lautan luahnya. Lepas tu bila dia balik ke Pahang, dia ada sekolah. Itu sebuah sekolah Madrasatus Sa'adatud Darain. Di sekolah dia tu, air bila guna air kerajaan ni mahal lah. Lalu dia nak cari sumber air sendiri, nak gali telaga sendiri, gali tempat tu tak ada air, gali tempat ni tak ada air. Lalu dia pun galilah. Selalu dia bermimpi pula. Orang mai royak dalam mimpi dia, menggalilah sini. Kata selagi mana air laut tak kering, telaga mu tak kering. Dia pun gali dia. Ada mata air. Dan sahabat ambo yang duduk di Temeloh tu, dia kata memang di saat Temeloh kering air, telaga dia tidak kering. Air tersebut ambo bukan ejen air ni dah. Cuma itu cerita yang disebut oleh sahabat ambo lah. Muka dia duduk di Pahang tu. Dia kata air tu air gau lah orang duduk jual lah ni tu. Dan air gau tu memang ada payah-payah sikit. Boleh minum lah. Pengalaman orang duk minum lah. Wallahualam, duk minum dia sama lah, tak minum bukan air lain, minum dia sama tu. Kecil-kecil manis tu turun katanya, wallahualam lah. Setengah mana. Hamba bukan nak nega, hamba bukan ajar air. Cuma cerita tu ya, cerita kaitan dengan guru kita kan. Macam-macam syarikat mari. Tu ambil tak jadi, patut syarikat lain pula mari. Patu wi lah royalty sikit kau tok guru dengan sekolah, gitu je. Air tersebut. Lah ni alhamdulillah banyak kita boleh dapat tiang itu. Sebabnya ketika itu dia sedang berada di hadapan air Zam-Zam. Akan tetapi sunnahnya adalah hendaklah seseorang yang telah selesai berwuduk membaca seperti yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw yusbighul wudu'a thumma yaqulu." Ni kita dah buat sama dah ni. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihas lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ni mudah sangat tak? Kita buat sama dah. Maknanya apa? Tidaklah salah seorang daripada kamu semua berwuduk, lantas dia menyempurnakan wuduknya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, sesungguhnya aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala semata-mata dan tiada tandingan baginya, dan aku juga bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Bila kita sebut lagu tu illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, kecuali akan dibukakan kepadanya pintu-pintu syurga yang lapar. Pintu syurga yang lapar, dan dia akan masuk daripada mana-mana pintu sahaja yang dia kehendaki. Mana boleh istimewa, tapi kena rakyat sama, kena kata sama. Di sebenarnya kita nampak barang ni kecil, tapi berapa orang je boleh baca gitu atas dunia ni? Hanya manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala saja yang boleh kata. Orang haji ni bolok, tak baca lorak sama. Dengan Tuhan pun lorak, dengan gapo lorak. Tapi kalau orang yang dengan Tuhan dia tak lorak, dia baca. Orang yang tak lorak dengan Tuhan, insya-Allah Tuhan pun tak lorak dengan dia. Sesok. Jadi kita
Jangan lorak-lorak dengan Tuhan. Bila mari masjid pun, hadaplah hati kita kepada masjid. Oklah semeta dunia-dunia kita tu deh dengan masjid tu. Bila duduk atas masjid, kita duduk luar tu dunia dah kita. Mari masjid pun dunia pulak dah kita. Jadi hanya orang yang boleh perhatian dia kepada Allah Taala saja yang boleh kata lagu ni lepas dia berwuduk tu, ngucap tu. Jadi kita tanya diri kita, lama kita hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Agak-agak sehari 5 kali hari ni kita berwuduk tu, kita baca ke tak? Kalau kita tak baca, tanya-tanyalah diri kita. Maknanya kita masih lagi tidak nak cakna mana lagi dengan Allah. Kita sentiasa lorak dengan Allah. Kalau kita semaya masjid tak apa lagi. Salah kau kita terlewat. Kita semaya seorang. Tak kata siapa, hamba lah. Orang lain. Kita semaya seorang. Adakah kita boleh semaya sebagaimana kita semaya ramai-ramai di masjid? Lorah. Wisalah kat pakacah lalu dah. Dah bakar-bakar selalu dah misalnya. Hak bahasa jenis tidur lepas subuh pula dia molek. Tunggu orang bang subuh kak, bang subuh ambil semaya, maya wisalah apa perut tarik kasi pula. Loraknya nak tidur kita dah. Batulah bab maya semaya fardu ni isyarat ke kita. Tak bunyi je kata. Betul kali tu minta maaf dah. Kalau bunyi you isyarat hari ni tak ada loceng, tak apa kita sudah. Jadi insya-Allah lah kita cubalah bagi masa kita, hati kita, perasaan kita kepada Allah Taala sebelum kita nak pergi Mekah tak bila lagi boleh pergi ni. Ni kita mari sini dulu. Goma Allah Taala tempat kampung kita dulu. Mudah-mudahan Tuhan pemudahkan doa-doa kita ni, Tuhan makbul doa-doa kita ni supaya kita boleh sapa pula ke Mekah. Tak cerita banyak dah pakat teringat ke Mekah berapa. Dan Imam Tirmizi menambah Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Padahal ada disambung dengan doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.